Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca ayat yang pertama. Tapi sebelum itu izinkan saya menerangkan surah Al-Jumu'ah ini kita akan bincangkan dengan menggunakan pendekatan segmen-segmen ayat, yang mana 11 ayat dalam surah Al-Jumu'ah ini kita akan bahagikan kepada 4 segmen, yang mana segmen yang pertama kita namakan sebagai pembukaan surah, iaitu pada ayat yang pertama yang kita akan baca pada pagi ini. Jadi setiap daripada ayat yang kita baca, kita akan menyebut tentang segmen ayat. Baik, kita bacakan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Terjemahan ayat: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yusabbihu lillah, sentiasa bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah itu Allah yang Al-Malik, yang menguasai, Al-Quddus, yang maha suci, Al-Aziz, yang maha perkasa, kemudian Al-Hakim, yang maha bijaksana. So ayat yang pertama ini ada dua perkara. Yang pertama, setiap makhluk di langit atau di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Dan yang kedua, Allah memiliki 4 nama dan sifat yang mulia: Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi kita mulakan dengan perbahasan tentang tasbih. Surah Al-Jumu'ah merupakan di antara 7 surah yang dimulakan dengan tasbih. Sebab itu surah-surah yang dinamakan dengan tasbih, ia diletakkan di bawah nama surah Al-Musabbihat. Jadi 7 surah tersebut seperti yang tuan lihat. Yang pertama adalah surah Al-Isra. Ayat pertamanya ada tasbih. Begitulah surah Al-Hadid, suratul Hasyr, surah Saf, termasuk surah Jumaat, At-Taghabun, dan surah Al-A'la. So 7 surah yang dimulakan dengan tasbih Al-Musabbihat. Menariknya, kalau kita kumpulkan ketujuh surah ini, maka kita akan mendapati cara tasbih itu dilakukan menggunakan metodologi yang berbeza. Contoh, kalau kita buka dalam surah Al-Hadid, Al-Hasyr dengan surah As-Saf, kita akan menemukan perkataan sabbahalillah yang merujuk kepada telah bertasbih kepada Allah. Maknanya menggunakan past tense ataupun fa'lul madhi, telah bertasbih kepada Allah. Ada 3 surah yang ayat mulanya menggunakan past tense, telah bertasbih. Tetapi surah Al-Jumu'ah dengan surah At-Taghabun, dia kaedah bertasbih pula menggunakan kata kerja sekarang, fa'lul mudhari' ataupun present tense, merujuk kepada apa? Sekarang dan akan datang. Akan sentiasa ada makhluk yang bertasbih. Kemudian pula dalam surah Al-Isra menggunakan masdar subhanallah. Lagi besar makna menggunakan masdar subhanallah.
Dan kalau buka surah Al-A'la, cara bertasbih itu dalam bentuk perintah, fa'ilul amr, iaitu Allah kata sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Jadi kalau digabungkan ketiga-tiga metod, sebenarnya 4 lah, termasuk subhana tadi, merujukkan bahawa Allah Ta'ala ni sejak dulu, kini, selama-lamanya Allah ini akan ada makhluk-makhluknya yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kalau kita baca dalam tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam ayat ini Allah memberitahu semua makhluk Allah lah, di langit ke di bumi ke, bertasbih kepada Allah. Tidak kira makhluk itu dia boleh bercakap ke ataupun dia tidak boleh bercakap. Maknanya Ibnu Katsir nak kata semua makhluk Allah. Kemudian untuk mengukuhkan lagi tentang tasbih ni, saya akan kemukakan beberapa ayat lain dalam surah yang lain yang menunjukkan siapakah makhluk Allah di langit dan makhluk Allah di bumi itu. Jadi kalau kita buka dalam suratul Isra ayat nombor 44, maka kita akan menemukan ayatnya sama juga, makhluk yang ada di langit. Langit yang mana? Langit yang 7, bumi yang 7, dan makhluk yang ada di antara kedua-duanya bersentiasa bertasbih kepada Allah. Lepas tu ada maklumat lanjut. Tuhan kata apa? Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tiada satu makhluk pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tapi Allah bagi tahu walakin la tafqahuna tasbihahum. Tuhan kata apa? Tetapi kamu semua tak faham macam mana mereka itu bertasbih. Maknanya Tuhan nak kata apa? Batu bertasbih, pokok bertasbih, gunung ganang bertasbih. Tuhan kata semua bertasbih, cuma kamu saja yang enggak faham pak bagaimana mereka bertasbih. Okey, saya kemukakan satu hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW pernah sebut la taqtulud dhafadi'. Jangan kamu membunuh katak-katak, kata Nabi SAW. Sebab apa? Fa inna naqiqaha tasbihun. Ini kerana katak itu berbunyi, bunyinya itu adalah tasbih. Contoh, dalam satu hadis riwayat Bukhari, ini kata sahabat, tak silap saya Ibnu Mas'ud, dia mengatakan walaqad kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal. Sesungguhnya kami mendengar makanan itu bertasbih ketika ia sedang dimakan. Rupanya nasi itu pun bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lepas tu kalau kita buka dalam surah lain, ini saya ambil dalam suratul Nur ayat nombor 41, Allah mengatakan yang bertasbih kepada Allah tu siapa? Wattairu saffat. Burung-burung yang terbang di angkasa, di langit-langit ini, mereka berbaris dalam bertasbih kepada Allah. Kalau buka dalam suratul Zumar ayat nombor 75, Allah mengatakan siapa lagi bertasbih? Wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau akan melihat para malaikat yang berada di sekeliling arasy Allah, mereka bertasbih memuji Allah. Maknanya Allah ni, malaikat-malaikat yang mengelilingi arasy Allah ni, mereka tak pernah berhenti bertasbih. Nak tengok lagi maklumat lain, kita buka suratul Fussilat ayat nombor 38. Ayat ni Tuhan memberitahu kepada kita tentang malaikat yang bertasbih kepada Allah ni tak pernah berhenti ni. Allah mengatakan yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar.
malaikat-malaikat Allah yang berada di sisinya tetap bertasbih kepadanya pada waktu malam dan siang. Allah kata wahum la yas'amun, mereka tak pernah jemu untuk bertasbih. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukan sekadar itu saja. Ada satu lagi makhluk Allah, kalau dia berbunyi, bunyinya itu sebenarnya adalah tasbih, iaitu surah Ar-Ra'di, buka ayat nombor 13, kita akan jumpa wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Rupanya guruh berbunyi, sebenarnya dia bertasbih kepada Allah. Kalau kita buka cerita zaman terdahulu, kita akan dapat belajar bagaimana Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam selalu bertasbih pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tuan-tuan boleh buka dalam suratul Al-Anbiya ayat nombor 79. Ketika dia bertasbih, maka Allah perintahkan gunung bertasbih bersama dengannya. Allah akan perintahkan burung bertasbih bersamanya. Allah mengatakan wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr. Allah kata kami tundukkan gunung ganang dan burung, semuanya bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, cara mereka bertasbih ni, gunung bertasbih, burung bertasbih ni, dia bukan tasbih sekali berhenti, dia bertasbih lepas satu lepas satu, dia berulang-ulang. Maklumat ni boleh jumpa dalam surah Sabah ayat nombor 10. Allah mengatakan ya jibal awibi ma'ahu wat-tayr. Allah kata wahai gunung ganang dan burung-burung, bertasbihlah secara berulang kali bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian ada beberapa ayat lain lah. Baik, tuan-tuan, saya nak kemukakan juga satu contoh manusia lain selain Nabi Daud, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Tadi imam kita Ustaz Syafiq telah membaca rakaat kedua cerita tentang kaum Nabi Allah Yunus yang Allah selamatkan mereka daripada azab. Azab tu dah nak turun dah, tapi disebabkan mereka memilih jalan untuk cepat-cepat beriman, Allah tidak jadi turunkan azab itu. Itulah rakaat kedua yang telah pun dibacakan. Jadi Nabi mereka iaitu Nabi Allah Yunus, kenapa Allah selamatkan dia daripada perut ikan paus tu? Antara rahsianya, semasa dia berada, maknanya antara tip dia, Nabi Allah Yunus dia selalu bertasbih. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah As-Saffat ayat nombor 143 144, Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalaulah sekiranya Nabi Yunus itu bukan daripada orang yang sentiasa bertasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya dia akan tinggal selama-lamanya dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tengok Allah bagi tahu. Tetapi Nabi Allah Yunus ni sebelum dia ditelan oleh ikan paus, memang dia sentiasa bertasbih memuji Allah. Disebabkan itulah apabila Allah masukkan dalam perut ikan, maka dalam perut ikan itu juga dia bertasbih. Di antara doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada tasbih di situ. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya rasa cukup dengan kadar ini untuk saya terangkan tentang tasbih. Saya nak terangkan pula tentang 4 nama Allah Al-Husna, iaitu nama yang pertama adalah Al-Malik. Apakah itu Al-Malik? Kata Al-Imam Ibn Kathir, kalau Allah gunakan Al-Malik, merujuk kepada Allah yang menguasai seluruh alam ini, dan Tuhanlah yang menguruskan seluruh alam ini
tanpa ada sebarang rintangan dan juga halangan. Itulah Al-Malik, iaitu raja yang menguasai, mengendalikan semua tanpa ada sebarang halangan dan rintangan. Itu Al-Malik. Tetapi bukan sekadar Al-Malik, Allah itu juga adalah Al-Quddus. Al-Imam Ibn Kathir dia bawa ulasan Wahab bin Munabih rahimahullah mengatakan Al-Quddus bermaksud At-Tahir, iaitu yang maha bersih. Al-Imam Ibn Kathir dia gabungkan, kalau kita kata Allah tu Al-Malik, kalau kita kata Allah itu Al-Quddus, dua nama ni dia duduk bersebelahan. Kata Al-Imam Ibn Kathir, maksud ayat itu adalah Allah Ta'ala ini dia adalah raja, pemilik langit dan bumi. Bukan sekadar dia pemilik, dia adalah pengendali segala yang ada di antara kedua-duanya melalui ketetapannya. Dia yang maha suci, bersih dari segala bentuk kekurangan, dan yang menyandang sifat kesempurnaan. Itulah Al-Malik Al-Quddus. Ayat lain kita akan jumpalah nama Allah, contohnya surah Taha ayat 114. Allah mengatakan Fata'allahul Malikul Haqq. Begitu juga tuan-tuan akan jumpa dua nama ini disebutkan juga dalam suratul Hasyr ayat nombor 23, iaitu La ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min sampailah hujung ayat. Okay, sekarang kita nak bahaskan kembali, kita nak sebutkan tentang apakah hikmah kalau Allah gandingkan Malik dengan Kudus. Al-Malik tadi dah tahu, Al-Quddus dah tahu. Maka kata para ulama, apabila dua nama ini dia duduk berdekatan, dia bergandingan, nak menjelaskan kepada kita bahawa Allah ni sekalipun dia maha berkuasa, dia mampu menewaskan, dia mampu mengalahkan siapa-siapa pun, namun Allah Ta'ala tu dia suci, bersih di dalam dia berkuasa itu daripada segala kekurangan, kezaliman, penganiayaan dan apa sahaja. Okey, Al-Malik Al-Quddus. Apa itu Al-Aziz? Kata Al-Imam Ibn Katsir, Al-Aziz ya'ni tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkan Allah, kerana Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa. Apa itu Al-Hakim? Yakni dalam syariat dan ketetapannya. Maknanya Allah ni dia bijaksana dalam bab mendatangkan syariat dan apa saja ketetapannya. Dia itu Al-Hakim. Kata para ulama, kalau sebut Allah itu Al-Aziz, dia merangkumi tiga perkara. Allah itu Al-Aziz dari sudut Al-Quwah dalam bab kekuatan. Allah itu Al-Aziz dari sudut Izzatul Imtina dalam hal menghalang. Allah itu Al-Aziz dari sudut Izzatul Qahri wal Ghalabah dalam bab mengalahkan. Itulah Al-Aziz. Tapi bukan sekadar itu. Walaupun Allah ni tak ada siapa yang boleh halang dia, boleh kalahkan dia, Allah ini juga dia Al-Hakim. Dia maha bijaksana dalam apa? Fi khalqihi, dalam penciptaan. Dan Allah ni maha bijaksana fi syar'ihi wa amrihi, dalam syariat dan perintahnya. Jadi Allah Ta'ala ni yang maha sempurna. Okey, pengajaran ayat ada 1 minit lagi. Beberapa pengajaran. Satu darinya, kita tahu semua makhluk Allah di langit dan di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Malik Al-Quddus, dan Allah memiliki sifat Al-Aziz Al-Hakim. Setelah kita dapat pengajaran ayat, apa kita kena buat? Tindakan dia paling utama adalah kita kena sentiasa bertasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah daripada segala sifat kelemahan, kekurangan, segala perkara yang tak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita dah selesai penerangan ayat yang pertama. Esok insya-Allah kita akan baca kembali ayat yang pertama, tetapi kita akan fokus
kepada macam mana nak bertasbih. Kali ini saya akan buat sedikit pendetilan bagi setiap penerangan. Baik, maknanya esok lepas kita baca ayat tu sekali, lepas tu kita akan ceritakan tentang macam mana nak tasbih. Kita dah tahu kesimpulan dia, kita kena banyak bertasbih kepada Allah, tapi cara dia macam mana, apa bentuk-bentuk tasbih, insya-Allah esok kita akan ceritakan tentang bagaimanakah cara untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaat. Insya-Allah kita jumpa esok pagi untuk penerangan apakah itu kalimat tasbih. Sebelum kita tangguhkan, kita ucapkan jazakumullahu khair kepada penyumbang kita yang telah menyumbang nota surah Al-Jin. Surah Al-Jumu'ah, kita menunggu-nunggu siapa yang ingin membuat penajaan. Amat dialu-alukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.